saudari sidang penonton yang saya muliakan sekalian. Di alam baharu ini, Malaysia merupakan sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Asbab daripada kedaulatan inilah yang menempatkan Malaysia sebagai sebuah negara dalam arus pemodenan yang penuh pancaroba. Isu-isu global kontemporari yang melibatkan politik, ekonomi dan sosial sentiasa timbul dan mendesak Malaysia untuk menghadapi isu-isu ini. Oleh itu, kami, wakil Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar akan membincangkan satu wacana forum yang bertajuk Malaysia di Mata Dunia bagi menghadapi isu-isu global semasa. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Wah. Dan salam Malaysia Madani. Sidang penonton sekalian, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, kita mulakan dengan sesi pengenalan ahli-ahli panel utama. Kerana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Saya mulakan dengan diri saya selaku moderator pada hari ini. Nama diberi Tengku Arif Sulaiman bin Tengku Adli, menyandang jawatan sebagai Ketua Umum Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar. Ahli panel di sebelah kanan saya yang mempunyai rupa yang tampan dan senyuman benawan bernama Ahmad Azhari Zafran bin Ahmad Azmil selaku Setiausaha Agung Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar. Ahli panel di sebelah kanan saudara Azhari juga seorang rupawan bernama Muhammad Mikail Iman bin Muhammad Fazli, memegang jawatan selaku Timbalan Ketua Pengawas Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar. Ahli panel di sebelah kiri saya, seorang yang nampak alim perwatakannya, diberi nama Amsyar Zafran bin Zulkafli, menyandang jawatan Ahli Badar Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar. Di sebelah kiri saudara Amsyar Zafran pula merupakan seorang rupawan yang bernama Aiman Fikri bin Azam, menyandang jawatan selaku pengerusi pembimbing rakan sebaya Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar. Ahli-ahli panel inilah yang akan membentangkan segala hujah dan fakta buat sidang penonton mengambil iktibarnya. Sidang penonton sekalian, sebagai awalan, saya ingin mulakan dengan saudara Ahmad Azhari Zafran. Saudara, bolehkah saudara menerangkan kepada sidang penonton mengenai pengenalan dasar luar di negara kita? Terima kasih saudara Mereka atas soalan yang cukup menarik untuk kita berhalusi bersama pada pagi ini. Baiklah, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani buat semua. Baiklah, kita mulakan terlebih dahulu dengan melihat asas perkumpulan dasar luar yang menurut hemat saya secara ringkasnya ia melibatkan beberapa aspek yang ditekankan dalam perkumpulan dasar luar, iaitu aspek ekonomi, sosial dan politik yang melibatkan pelibatan domestik dan juga antarabangsa. Dan huraian lebih lanjut, kita telusuri dalam matlamat perkumpulan dasar luar ini. Sidang penonton sekalian, untuk pengetahuan ahli panel, dasar luar ini kini dikawasi oleh sebuah pihak Wisma Putra ataupun Kementerian Luar Negeri yang menguruskan segala jenis hal ehwal luar yang melibatkan urusan diplomasi dan hubungan antarabangsa, meliputi asas yang telah dinyatakan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, Malaysia mempunyai dasar luar yang tersendiri, iaitu berbaik-baik dengan semua negara dengan mengelakkan sebarang konflik, khususnya dengan semua negara di peringkat antarabangsa. Antara matlamat dasar luar Malaysia ialah yang pertama, menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional. Yang ketiga, mengekalkan kedaulatan negara. Selain itu, ia juga melibatkan pembangunan dan kemajuan ekonomi selain mengekalkan keamanan melalui kerjasama antarabangsa, seperti contoh hubungan diplomatik antara kita dengan negara luar. Kemudian kita lihat juga adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang menjadi warga global yang sentiasa bertanggungjawab dan peka terhadap usaha dan memupuk kesejahteraan di peringkat antarabangsa. Sidang hadirin sekalian, untuk pengetahuan ahli panel juga, kita sedar kita harus berjaya mencapai matlamat-matlamat ini berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dan kita berjaya capai apabila kita melihatkan kepada hubungan baik serta kerjasama erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan juga kebudayaan pada peringkat antarabangsa, sama ada dalam satu pertubuhan ataupun melibatkan suatu jenis entiti antarabangsa. Dan ayo kita ketahui jenis-jenis dasar ataupun bentuk-bentuk hubungan kerjasama antara kita Malaysia dengan di peringkat global secara amnya. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama, untuk pengetahuan semua, adalah hubungan bilateral. Yang kedua, hubungan multilateral. Kita lihat terlebih dahulu dalam bilateral. Bilateral adalah merujuk kepada hubungan secara terus dengan negara tertentu. Sebagai contoh, hubungan Malaysia dengan negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Singapura dan sebagainya.
Hubungan luar juga diadakan dengan negara-negara di benua-benua lain seperti Asia Latin, Amerika, Afrika serta negara maju seperti Britain sekalipun. Kita adakan hubungan secara terus dengan mereka. Kemudian kita lihat pada fakta yang kedua, hubungan multilateral. Hubungan multilateral melibatkan pelibatan Malaysia dalam bentuk kumpulan ataupun pertubuhan seperti ASEAN, Commonwealth dan OIC yang melibatkan kerjasama kita dengan komitmen tertentu dan suatu pertubuhan. Jelaslah sidang hadirin sekalian, kita lihat hari ini dengan adanya dasar luar yang pada hari ini menunjukkan komitmennya Malaysia dan mereka komitmen mereka dalam pelibatan pertubuhan antarabangsa secara amnya. Jadi mari kita bergerak pula mengupas bersama-sama menerokai faktor-faktor pengumpulan dasar luar Malaysia yang akhirnya mempengaruhi dasar-dasar ini. Tuan moderator, kita lihat dalam ini ada 4 teras utama dan faktor-faktor yang mempengaruhi dasar luar kita. Itu yang pertama, ikatan sejarah. Yang kedua, keperluan nasional. Yang ketiga, kepimpinan. Dan keempat, faktor persekitaran luar. Ayo bersama-sama saya kita lihat satu demi satu. Yang pertama, ikatan sejarah. Kita lihat melalui ikatan sejarah pada hari ini yang menyebabkan hubungan kita bersama negara luar menjadi lebih akrab kerana adanya ikatan-ikatan seperti ikatan budaya dengan negara-negara selantau. Contoh negara Indonesia, Brunei dan Filipina. Kita tahu terdapat perkongsian bahasa dan kebudayaan dan sebagainya. Dan hubungan ini tidak terhad setakat itu sahaja. Tidak, hubungan kita dengan negara-negara seperti jauh di Asia Timur Tengah, seperti negara Arab, seperti UAE, Arab Saudi, Mesir dan sebagainya. Dan adanya ikatan keagamaan sesama Islam antara kita dengan negara luar. Sekaligus mengeratkan hubungan kita dari aspek diplomasi. Ini menjadi satu kelebihan kepada kita dari aspek ikatan sejarah sebentar tadi. Kedua, tidak ada keperluan nasional. Tuan moderator dan ahli panel sekalian. Keperluan nasional, kalau kita berbicara soal kepentingan nasional, adalah satu perkara yang melibatkan kepada kepentingan negara. Kepentingan negara melibatkan pula kepada kedaulatan dan juga keuntungan demi negara, khususnya dalam bidang hubungan global. Menariknya, Malaysia untuk fakta semua adalah sebuah negara yang mengamalkan amalan berkecuali atau bebas dalam menjalankan hubungan diplomatik dengan mana-mana negara luar, yang mana kita akan melihat manfaat yang cukup besar dalam kepentingan ekonomi dan juga aspek keamanan negara. Apabila kita berjaya mengelakkan sebarang jenis konflik isu-isu antarabangsa. Hal ini turut melihatkan kepada aspek persekitaran luar, yang mana kita akan menyesuaikan dasar luar kita mengikut kemampuan kita dan mengikut perkembangan politik atau ekonomi semasa. Kita ambil satu contoh, sidang menuntut sekalian. Sebelum 1970-an, Malaysia mengamalkan satu dasar pro-barat, iaitu kita hanya pandang pada apa yang telah barat buat. Kemudian, selepas 1970-an, langkah berani dari Tun Dr. Mahathir Mohamad, bapa pemodenan negara, mengubah dasar Malaysia dasar pandang ke timur yang akhirnya diperkasakan, akhirnya menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju di Asia Tenggara dan di Asia secara amnya. Hal ini jelas menunjukkan kepimpinan negara turut mengorak langkah dalam menentukan apakah hal tuju pendirian negara dalam hubungan diplomatik dunia, seperti tindakan yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir sebentar tadi. Tun Dr. Mahathir Mohamad bukan setakat itu saja, beliau bertindak menjalinkan hubungan dengan pelbagai negara-negara bangun seperti di dunia Afrika dan negara Kepulauan Pasifik Selatan yang lain. Jadi jelaslah itu saja tentang pengenalan tentang asas pengenalan dasar, matlamat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dasar luar kita pada hari ini. Sidang hadirin sekalian. Terima kasih saudara Ahmad Azhar Zafran di atas penjelasan yang sangat komprehensif. Saya ingin ajukan soalan kepada saudara Mikael pula. Dasar rasa ini, isu pertindahan sempadan merupakan isu hangat yang belum berkesudahan. Apakah pandangan saudara mengenai perkara ini? Baik, terima kasih saudara moderator. Yang saya hormati barisan panel, seterusnya hadirin hadirat yang sempat menonton pada hari ini. Assalamualaikum, saya titipkan buat anda kesemuanya. Baik, apabila kita berbicara soal isu pertindahan sempadan, isu ini merupakan perkara yang membangkitkan ketegangan antara beberapa buah negara yang ingin menuntut sesebuah kawasan bagi kepentingan ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa. Malaysia juga turut terlibat dalam isu tuntutan sempadan dan hak bertindih dengan negara lain. Misalnya, tuntutan terhadap Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura, manakala Pulau Sipadan dan Ligatan antara Malaysia dan Indonesia. Kedua-dua tuntutan ini berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa. Pada tahun 2002, Mahkamah Antarabangsa memutuskan Pulau Sipadan dan Ligatan menjadi hak milik Malaysia. Akan tetapi, pada tahun 2008, Mahkamah Antarabangsa memutuskan hak milik Pulau Batu Putih kepada Singapura. Namun, pada tahun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat Kabinet hari ini sudah meminta Peguam Negara
Tan Sri Idrus Harun meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap pulau yang kini sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sebelum ini. Perkara ini adalah supaya rundingan lebih bermakna dan segera dapat dijalankan dengan Singapura. Itu isu pertama. Isu kedua pula iaitu isu tuntutan Kepulauan Spratly. Isu tuntutan Kepulauan Spratly pula melibatkan China, Vietnam, Brunei dan juga Filipina. Kedudukan Kepulauan Spratly yang terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara bukan sahaja penting dari sudut geopolitik, geostrategik, tetapi dari aspek perdagangan antarabangsa. Perkara ini menjadi asas perebutan kepada Kepulauan Spratly. Bagi Malaysia, tuntutan terhadap Kepulauan Spratly bermula pada tahun 1979 lagi apabila memasukkan sebahagian daripada Kepulauan Spratly dalam wilayah Malaysia. Kepulauan ini merangkumi pulau kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Mikael kata jawapan yang sangat memberasakan. Setelah kita menyentuh isu politik semasa dan kedudukan Malaysia bagi menghadapi cabaran tersebut, kita akan menyentuh mengenai isu ekonomi global pula. Maka kira moleknya jika saya ajukan satu soalan kepada saudara Amsyar. Saudara, apakah cabaran yang perlu diatasi oleh negara kita untuk mencapai pembangunan ekonomi dan adakah kita mempunyai solusi untuk setiap masalah yang dialami? Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang telah ditujukan. Menarik sebenarnya soalan ini. Untuk tentang semua, kendati pun Malaysia mempunyai potensi untuk membawa taraf ekonominya ke peringkat lebih tinggi, masih terdapat cabaran yang perlu dihadapi. Kita lihat, negara-negara yang lebih maju seperti China dan Amerika telah mendominasi dan mampu untuk menentukan harga komoditi biji timah, gas, hasil minyak dan juga getah. Oleh itu, Malaysia telah mencari solusi dan solusinya menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Tin Council ITC ataupun Majlis Timah Antarabangsa untuk memastikan harga biji timah berada di dalam lingkungan harga yang lebih stabil pada setiap masa. Malaysia juga telah menyertai General Agreement on Tariff and Trade GATT atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang berperanan untuk menghapuskan atau mengurangkan kota, tarif dan subsidi. Selain itu juga, Malaysia telah mendesak agar harga barangan dapat dikawal melalui organisasi ini supaya Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas. Bukan itu sahaja tuan moderator. Negara kita juga telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan Petronas pada tahun 1974 untuk pembangunan sektor gas dan minyak ibu pertiwi kita ini. Jelaslah bahawa walaupun Malaysia sebuah negara yang kecil jika ingin dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi kerajaan kita mempunyai minda yang pintar sang kancil dalam mengatasi segala halangan yang dialami dan membuktikan bahawa negara kita boleh berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih. Terima kasih saudara Amsyar Zafran kerana mengutarakan pandangan yang bernas. Kita beralih ke ahli panel kita yang terakhir, iaitu saudara Aiman Fikri untuk menjawab soalan yang menyentuh mengenai penglibatan rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa pula. Saudara, kita banyak menyentuh mengenai usaha-usaha negara kita bagi menghadapi isu-isu global semasa. Bagaimanakah pula dengan penglibatan rakyat Malaysia dan isu kemanusiaan dan keamanan, khususnya di kawasan Timur Tengah? Terima kasih saudara moderator. Rakyat Malaysia memang terkenal dengan sifat empatinya yang tinggi dan sikap ingin menolong antara satu sama lain. Sidang penonton sekalian, sedangkan kita bahawa kawasan Timur Tengah ini merupakan suatu kawasan yang menjadi lubuk kepada segala masalah rencam seperti rusuhan, perang saudara dan isu-isu yang berkaitan. Alangkah duka citanya, negara yang paling terjejas dengan isu-isu rencam ini iaitu negara sesaudara Islam kita sendiri, iaitu negara Palestin. Namun begitu, syukurlah rakyat negara kita menjadi adiwira penyelamat saudara seagama kita di sana. Isu Palestin ini boleh dikatakan isu yang kerap dibincangkan di Malaysia. Bukan itu saja, kita boleh lihat sendiri bahawa pemimpin-pemimpin negara kita sangat lantang bersuara di Dewan tentang isu Palestin ini di dalam Dewan PBB di New York.
Tamsilannya, mantan Perdana Menteri kita sendiri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sendiri telah menyatakan bahawa Malaysia berpendirian tegas bahawa Israel merupakan negara yang mengangkat sistem apartheid dan sering melakukan serangan terhadap Palestin. Pelibatan rakyat Malaysia terhadap isu kemanusiaan dibuktikan melalui banyaknya tertubuh pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ingin menolong meringankan beban rakyat. Antara NGO yang bergiat aktif dalam isu ini adalah seperti Amal Palestin, Majlis Perlindungan Pertubuhan Islam Malaysia iaitu MAPIM dan juga Cinta Gaza Malaysia yang dikenali sebagai CJM. Selain daripada negara Palestin, rakyat Malaysia juga banyak menolong negara Syria dalam isu kemanusiaan dan juga keamanan. Syria merupakan negara yang mempunyai masalah krisis kemonopolitik dari tahun 2011 sehinggalah sekarang. Pada tempoh masa yang boleh dikatakan agak lama ini, terdapat pelbagai isu kemanusiaan seperti peperangan, masalah sekuriti makanan serta akses rakyat terhadap perubatan yang kurang telah menjadi asbab utama dalam penubuhan NGO tersebut. Seperti biasa, Malaysia merupakan negara yang boleh saya katakan tidak senang melihat perkara sebegini berlaku. Oleh sebab itu, terdapat pelbagai NGO yang bergiat aktif menolong saudara-saudara kita di sana seperti Cinta Syria Malaysia iaitu CSM dan juga organisasi Humanitarian Care Malaysia atau MyCare. NGO ini telah menetapkan misi yang sama iaitu ingin menolong rakyat Syria yang hidup dalam kekurangan dan keseksaan. Selain itu, negara Malaysia juga telah menerima rakyat Syria. Sebagai contoh, pada Oktober 2015, Malaysia telah menerima lebih 3,000 rakyat Syria untuk datang ke Malaysia atas dasar empati dan soal peri kemanusiaan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Aiman Fikri di atas penjelasan sebentar tadi. Selesai sudah untuk persoalan-persoalan di sidang awal. Kita bergerak pula kepada sidang kedua. Seperti biasa, kembali semula kepada panel pertama iaitu saudara Ahmad Azhari. Sidang penonton, kita sudah maklum apakah faktor yang mempengaruhi dasar kita pada hari ini. Jadi mari bersama kita melihat apa pula cabaran yang kita harus tempuh dalam mengukuhkan perhubungan antarabangsa ini. Maka dipersilakan saudara Ahmad Azhari untuk perjelaskan kepada kita. Dipersilakan. Baiklah saudara, satu isu yang cukup menarik berbunyi tentang soal cabaran ini. Memang kita lihat, sejak 1970-an, kita sudah lihat pelbagai sepindaan dan perubahan berkaitan dasar dan pendirian Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan sepanjang tempoh berkenaan, kita telah mengukuhkan dan menguji kemampuan negara dalam menghadapi cabaran-cabaran baru dalam global dan meliputi aspek asas yang tadi, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Dan kita lihat juga untuk peraturan ahli panel. Antara cabaran-cabaran yang melihatkan kita ialah cabaran dalam politik antarabangsa atau berpolitik serantau, keselamatan dan pertahanan, dan akhir sekali menyentuh tentang pembangunan ekonomi negara. Dan bila bercakap soal cabaran politik, kita ambillah satu contoh, sifat berani bekas Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak, yang pernah mengadakan hubungan diplomasi ke negara China. Sedangkan ketika itu Malaysia menghadapi krisis komunis yang menunjukkan apa? Langkah berani beliau akhirnya menghadirkan satu impak yang cukup besar apabila ekonomi Malaysia menjadi satu ekonomi cukup mampan. Apabila China menjadi salah satu penyumbang kepada ekonomi negara, menjadi salah seorang rakan-rakan dagang terbesar Malaysia yang ada pada hari ini. Misalnya kita lihat pula, usaha-usaha Malaysia bukan sahaja buat negara-negara jauh atau negara-negara yang besar. Tidak juga dalam aspek negara-negara akan serantau kita. Komitmen Malaysia dan ASEAN yang sentiasa berusaha memberikan kerjasama dalam pertubuhan serantau ini. Penonton ahli panel juga, rakan sidang hadirin sekalian, isu keselamatan turut dijadikan perhatian kerana ini melibatkan kedaulatan negara kita. Jadi, dengan hasilnya termeterailah perjanjian-perjanjian ketenteraan seperti Anglo-Malayan Defence ataupun AMDA ataupun perjanjian pertahanan Five Power Defence Arrangement FPDA yang melibatkan Malaysia, Singapura, New Zealand dan Australia. Yang perjanjian-perjanjian ketenteraan ini yang akhirnya akan menghadirkan pelbagai jenis bantuan-bantuan teknikal khususnya dalam aspek ketenteraan untuk membantu kita. Aspek sokongan ketenteraan akan melindungi kedaulatan negara kita. Kemudian kita lihat sidang penonton sekalian, dari segi ekonomi pula, kita lihat Malaysia berusaha untuk mendominasi dari sektor ekonomi seperti biji timah, minyak, sawit, getah dan gas negara. Dan kita lihat Malaysia juga untuk pengetahuan umum bukan salah sebuah negara penyumbang terbesar berkomoditi minyak sawit di samping Indonesia, di samping aspek getah, biji timah dan sebagainya. Dan Malaysia menunjuk komited mereka untuk menyumbang kepada aspek
hubungan global apabila kita melibatkan nilai pertubuhan international di Council yang sudah pun disebut oleh saudara Amsyar Zafran sebentar tadi. Dan seperti kita lihat penubuhan seperti Syarikat Petroleum Nasional Berhad atau Petronas pada tahun 1924 yang sangatlah membantu ekonomi negara kerana Syarikat Petronas menjadi salah satu syarikat terbesar GLC atau syarikat berkaitan kerajaan menyumbang kepada KDNK negara atau keluaran dalam negara kasar yang akhirnya menghadirkan satu impak yang cukup menarik buat ekonomi dan juga kemudahan rakyat secara amnya. Jadi konklusinya sidang penonton, banyak input yang berguna berjaya kita kupas, kita jadikan panduan atau rujukan khususnya berkaitan ilmu hubungan antarabangsa dan kita mengetahui apakah dasar Malaysia dan juga pendirian negara kita dalam urusan global dalam menepani cabaran-cabaran isu semasa. Jadi sekian daripada saya, mohon bermanfaat buat semua. Terima kasih. Terima kasih saudara Ahmad Azhari Zafran. Sidang penonton sekalian, kita teruskan sidang ini dengan ahli panel kedua kita, iaitu saudara Mikael. Saudara Mikael, isu perdagangan manusia merupakan satu jenayah yang amat zalim terhadap kemanusiaan. Namun begitu, isu rancam ini tidak pernah luput sehingga kini. Apakah pendapat saudara mengenai isu ini? Baik, terima kasih saudara moderator. Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah ataupun secara paksa. Perkara ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga buruh secara haram, penjualan organ dan juga aspek pengemis paksa. Perdagangan orang juga merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan keselamatan negara. Dan Malaysia tidak terkecuali daripada berhadapan dengan situasi ini. Masalah pertama Malaysia dalam isu pemerdagangan manusia adalah bagaimana perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia menarik kehadiran warga asing. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan manusia. Tidak cukup dengan itu, kedudukan Malaysia strategik di Asia Tenggara turut menjadikannya sebagai lokasi transit bagi pemerdagangan manusia ke negara lain. Namun, alhamdulillah, kerajaan Malaysia bijak merancang. Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan manusia. Undang-undang dikuatkuasakan melalui Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak 1989 dan protokol untuk mencegah, menyekat serta menghukum pesalah pemerdagangan manusia. Malaysia juga mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan Manusia 2010 sehingga 2015 di mana kita menjalankan rundingan negara-negara luar, penguatkuasaan, pendakwaan serta perlindungan. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Muhammad Mikael Iman. Saudara dan saudari, soalan seterusnya saya ingin tanyakan kepada saudara Amsyar Zafran. Saudara Amsyar, Malaysia merupakan negara yang terlibat dengan pertubuhan Islam sedunia atau dikenal dengan OIC. Maka semestinya Malaysia terlibat dengan pembangunan ekonomi Islam secara langsung. Bolehkah saudara memberi pandangan saudara mengenai perkara ini? Dipersilakan. Terima kasih saudara. Tepat sekali wahai saudara. Malaysia turut aktif membangunkan ekonomi negara yang menganggotai OIC. Pada tahun 1973, OIC telah menubuhkan Islamic Development Bank ISDB atau Bank Pembangunan Islam. Sebagai anggota OIC, negara kita turut menyertai aktiviti tersebut pada tahun 1974. Oleh itu, Malaysia memperoleh faedah berupa pinjaman daripada bank ini untuk membiayai projek pembangunan negara. Perubahan ISDB turut membawa perkembangan penting dalam sistem pembankan Islam melalui perubahan Bank Islam. Malaysia juga merupakan pemangkin ekonomi dunia Islam. Misalnya, Bank Islam Negara Berhad telah ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 1983. Sudah terang lagi bersulur bahawa Malaysia merupakan negara yang amat menitik beratkan kemaslahatan sejagat. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Amsyar Zafran ke atas jawapan yang diberikan. Akhirnya, kita akan berikan tumpuan kita kepada saudara Aiman untuk menjawab soalan yang terakhir. Di sidang pertama, saudara menerangkan kepada kita tentang penglibatan rakyat Malaysia dalam menghadapi isu kemanusiaan di Timur Tengah. Bagaimanakah pula dengan penglibatan rakyat Malaysia dalam menghadapi isu-isu kemanusiaan di kawasan serantau pula? Dipersilakan saudara Aiman. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Menarik soalan tadi sebentar tadi.
Rakyat Malaysia sememangnya sangat prihatin dalam memberikan bantuan kepada negara luar yang menghadapi musibah sama ada disebabkan peperangan ataupun bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Hal ini disebabkan sikap perikemanusiaan yang tinggi dan sikap rakyat Malaysia yang sanggup menjadi sukarelawan dalam menaikkan nama baik negara kita. Seperti yang kita tahu, Malaysia memainkan peranan yang besar terhadap isu kemanusiaan dalam kawasan rantau kita sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2018, terjadinya tsunami dan juga gempa bumi pada negara Indonesia, iaitu lebih tepat lagi pada Pulau Sulawesi. Hal ini telah menyebabkan ramai orang terkorban dan juga berlaku kerosakan yang amat besar terhadap infrastruktur mereka, rumah-rumah mereka. Menjelang beberapa hari selepas tragedi tersebut, ramai rakyat Malaysia yang menjadi sukarelawan dan membantu rakyat Sulawesi tersebut. Antara perkara yang dilakukan oleh sekumpulan sukarelawan tersebut adalah seperti membantu merawat rakyat-rakyat yang tercedera dan juga bantuan makanan serta pakaian. Antara NGO yang terlibat adalah seperti Mercy Malaysia. Selain itu, pada tahun 2004, suatu tsunami telah berlaku dan sekaligus telah memusnahkan Bandar Aceh dan juga Sri Lanka. Perkara ini telah menarik perhatian Malaysia dan sekaligus membuatkan Malaysia melancarkan bantuan segera termasuklah bantuan daripada segi perubatan, makanan dan juga keperluan harian. Rakyat Malaysia yang prihatin turut memberikan bantuan dengan menyalurkan bantuan melalui NGO yang terlibat. Antara NGO yang terlibat adalah seperti biasa Mercy Malaysia dan juga Angkatan Belia Islam Malaysia atau lebih dikenali sebagai ABIM. Hal ini telah menjadi bukti Malaysia merupakan pemain utama dalam menangani isu kemanusiaan dan keamanan dalam rantau ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Aiman Fikri. Sidang penonton sekalian, selesai sudah kesemua sidang kita pada hari ini. Dan kita telah mendengar penjelasan yang sungguh komprehensif dan cemerlang oleh setiap ahli panel yang bersidang. Dapat kita rangkumkan bahawa Malaysia sememangnya sebuah negara moden berdaulat yang tidak terlepas daripada isu-isu global semasa. Tetapi Ibu Pertiwi kita mempamerkan kemampuan dan kapabilitinya dalam mengharungi segala cabaran sehingga menimbulkan satu perasaan patriotik dalam diri kita untuk sentiasa berkorban mengerah tenaga bagi membantu negara tercinta Malaysia Madani untuk sentiasa berdiri megah di persada dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.